Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Wan Harrison and I'm going to share with you guys some beneficial content. Okay, video ni untuk adik-adik yang nak present dalam kelas, yang budak-budak sekolah menengah ataupun budak sekolah rendah boleh juga tengok video ni. Macam mana sebenarnya nak present dalam kelas dengan confident dan lancar. Okay, baiklah. Tips yang pertama yang akak akan bagi, pastikan pakaian adik-adik, penampilan adik-adik sudah dijaga. Kalau contoh hari tu adik-adik tak gosok baju dengan elok, lepas tu pemakaian diri tu tak terjaga, mesti adik-adik tak akan rasa confident kan nak bercakap kan. Jadi pastikan yang pertama sekali penampilan diri adik-adik sudah dijaga untuk masa hari presentation tu, okey? Yang kedua pula, adik-adik mungkin kena buat senaman ringan dulu kot sebelum presentation tu untuk pastikan adik-adik punya percakapan tu lancar dan tak ada tersekat-sekat. Contohnya senaman ringan yang adik boleh buat macam ni. Adik gunakan senaman macam ni tau. Biasanya orang nak masuk teater ke nak menyanyi, biasa dia orang guna senaman ni macam A, I, O, U. Okey, buat macam ni tau. A, I, O, U. Buat lama-lama sampaikan benda tu jadi rasa macam ringan. Dan pastikan lama sikit adik-adik buat macam A, macam tu. Okay? Tu tips untuk pastikan adik-adik punya percakapan tu jadi jelas dan boleh cakap dengan lancar tanpa tersekat-sekat. Lepas tu pastikan adik-adik dah buat catatan dulu, catatan kecil. Contohnya kalau adik-adik tak ingat poin apa yang adik-adik nak cakap, adik-adik tulislah dulu poin-poin yang nak cakap tu dekat satu kertas kecil. Macam akak suka tulis dekat kertas kecil macam buku kecil macam ni ke. Boleh tulis di buku nota yang kecil supaya adik-adik senang nak tengok. Tu untuk orang yang macam susah nak ingat apa yang diorang hafal tu. Ataupun boleh tulis dekat macam sticky note dan sebagainya. Gunakan macam kalau adik-adik nak tulis, gunakan pensel-pensel yang berwarna-warni, guna pen-pen yang berwarna-warni. Dan juga boleh guna highlighters. Kalau akak pasti kena ada banyak highlighters supaya akak boleh highlight poin-poin yang penting. Untuk adik-adik present dekat depan cikgu, pastikan adik-adik dah buat ringkasan. Adik-adik bukan baca satu buku scrap contohnya. Contohnya kalau adik-adik buat buku scrap kan. Buat buku scrap tu panjang-panjang. Mesti ada bertulis panjang-panjang. Tapi bila adik-adik present dekat depan cikgu, jangan present macam tu. Kena present buat ringkasan. Supaya senang difahami. Ringkas dan padat. Jangan ringkas sampai pendek sangat. Tapi pastikan apa yang kita sampaikan tu orang faham walaupun pendek. Kita tak naklah cakap panjang-panjang. Tapi orang malas dengar, mengantuk. Kita nak orang tengok tu sekali dengar tu dah faham. Jadi cara untuk mudahkan orang faham, adik-adik boleh buat peta minda. Lepas tu boleh buat infografik, diagram, buat gambar-gambar supaya boleh menarik lagi perhatian orang-orang yang tengok tu, termasuklah cikgu dan juga kawan-kawan adik-adik sendiri semasa presentation. Dalam waktu sekarang ni kita tahu adik-adik ni semua dah pandai IT sekarang. Cikgu pun selalu galakkan untuk guna sama ada PowerPoint dekat sekolah kan, betul tak? Biasanya cikgu pun sekarang dah maju, dah ada projektor sendiri, boleh projek dekat skrin kat sekolah. Jadi bila ada projektor tu, adik-adik semua kena pandai lah buat Microsoft PowerPoint. Bila buat Microsoft PowerPoint, pastikan Microsoft PowerPoint yang adik-adik buat tu nampak menarik. Janganlah tulis sebiji-sebiji apa yang adik nak cakap tu. Jangan tulis sebiji-sebiji macam tu. Salah tu adik-adik. Biasanya PowerPoint ni kita tulis benda-benda yang penting je. Dan benda-benda yang macam gambar supaya kita senang nak explain. Bukan kita copy paste balik apa yang kita tulis dalam kita punya karangan ke, dalam kita punya buku scrap. Satu lagi benda yang akak perhatikan dekat adik-adik, mungkin masa cakap dengan kawan-kawan boleh cakap kuat-kuat kan. Semua nak gelak-gelak, masing-masing nak suara sama tinggi lah apa semua kan. Tapi bila bercakap depan cikgu, bila bercakap depan orang ramai, dia jadi Assalamualaikum, hari ni saya akan bentangkan suatu. Macam tu, faham tak? Dia macam berbisik adik-adik. Sepatutnya adik kena pastikan bila adik bercakap depan cikgu tu, pastikan suara lebih kuat dan jelas. Bukan ada siapa macam nak marah pun kalau adik suara kuat dan jelas kan. Pastikan suara adik-adik tu kuat dan jelas supaya semua orang boleh dengar, okey? Dan
Dan satu lagi, banyak sangat satu-satu lagi kan. Contoh kalau adik-adik present bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, pastikan adik-adik baca dahulu apa yang adik-adik nak present dan pastikan intonasi semasa presentation tu betul. Intonasi, adik-adik intonasi. Dan untuk bahasa Inggeris, pastikan adik Google Translate dulu apa-apa perkataan yang adik-adik tak tahu. Contohnya macam perkataan yang susah, contoh macam eradicate, poverty dan sebagainya. Macam perkataan-perkataan yang susah kita nak sebut ni, kita Google Translate dan dengar bagaimana native speaker ataupun speaker asal tu sebut, bagaimana cara nak sebut benda tu. Jadi bila kita dah tahu macam mana nak sebut benda tu, senang bila kita nak sebut depan cikgu. Bila adik-adik dah tahu macam mana nak sebut perkataan tu, ulang-ulang banyak kali. Dan macam mana cara nak pastikan kita tak gugup masa bercakap depan orang ramai? Pastikan adik-adik dah berlatih dahulu di rumah, di depan cermin. Pastikan adik-adik berlatih di depan cermin, tengok diri sendiri dan bercakap. Kalau depan diri sendiri pun kita gugup, macam mana kita nak bercakap depan orang ramai kan? Pastikan depan diri sendiri dulu kita boleh bercakap. Dan kalau kita ada adik-beradik, mungkin boleh ajak sekali untuk dengar presentation kita dan bagi juga komen kepada kita. Tu kalau kita ada adik-beradik yang sporting lah. Kalau adik-beradik tak sporting, mungkin boleh berlatih depan cermin je, okay? Biasanya kalau kita buat presentation, kita kena tengok eye contact, kiranya mata ke mata dengan orang yang tengah tengok kita. Tapi biasanya mungkin adik-adik rasa malu ke, rasa tak selesa bila tengok orang sekeliling, rasa lebih takut dan bergetar bila bercakap tu. Jadi adik-adik kena tak payah tengok dekat orang sekeliling, tapi fokuskan kepada satu titik. Contohnya dekat belakang tu ada poster kan. Jadi adik-adik tengok dekat poster tu kat belakang ke, dekat bahagian dinding belakang ke. Tu untuk pastikan adik-adik kurang rasa gugup dan kurang rasa gemetar semasa present. Dan nampak macam adik-adik tengok something, padahal sebenarnya bukan tengok diorang, tapi tengok kepada benda lain. Ataupun mungkin adik-adik nak tengok macam eye contact kepada orang, tapi tak ada eye contact kepada orang sangat. Jadi adik-adik tengoklah tudung dia orang ke, tengok dia punya necktie ke, tengok apa-apa yang boleh ditengok lah. Tapi pastikan tengok benda yang betul, okay? Itu saja untuk tips kali ini untuk adik-adik yang sekolah rendah dan juga adik sekolah menengah. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ni kalau adik-adik rasa video ni bermanfaat untuk adik-adik dan kawan-kawan.